Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Yahya Al-Mazini daripada ayahnya bahwasanya dia berkata kepada Abdullah bin Zaid, dan dia adalah datuk kepada Amr bin Yahya Al-Mazini, bolehkah engkau menunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka Abdullah bin Zaid berkata, boleh. Dia pun meminta air, lalu dituangkan air itu ke atas dua tangannya, dibasuhnya dua tangannya, kemudian dia berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung 3 kali. Kemudian dia membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangannya 2 kali hingga ke siku. Kemudian dia menyapu kepalanya dengan 2 tangannya. Dimulakannya dari hadapan. Dimulakan 2 tangannya itu dari hadapan dan dari belakang. Dia memulakan dengan bahagian depan kepalanya, kemudian membawa kedua tangannya hingga ke belakang kepala, hingga ke batang leher. Sumaraddahuma, kemudian dia mengembalikan kedua tangannya itu hingga ia sampai ke tempat yang dimulainya, yakni balik ke depan pula. Thumma ghasala rijlaih, kemudian dia membasuh 2 kakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim lagi, serupa dengan hadis tadi juga. Qala, cuma dalam itu dia kata famadmada wastanshaqa, dia berkumur dan menghisap air ke hidung. Tadi dia kata tamadmada wastanthara, menghembuskan air dari hidung, itu bezanya. Di sini min kaffin wahidatin, dengan menggunakan sebelah tangan. Dengan menggunakan sebelah tangan. Tadi tak ada disebut begitu. Yaf'alu dzalika thalathan, beliau melakukan begitu 3 kali. Tsumma dzakara nahwahu, kemudian dia menyebutkan semakna dengan hadis tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Habban bin Wasi', dia menceritakan kepada Amr bin Al-Harith bahawa ayahnya, yakni Wasi', menceritakan kepadanya bahawa dia telah mendengar Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini menyebutkan bahawa dia melihat Rasulullah SAW, lalu disebutnya tentang wudunya, yakni wudu Rasulullah SAW. Wa qala, dalam riwayat itu dia berkata, wa masaha ra'sahu, baginda menyapu kepalanya bima'in ghairi fadli yadayh, dengan air yang bukan dari lebihan 2 tangannya. Wa ghasala rijlaihi, dan dia membasuh 2 kakinya, hatta anqahuma, sehingga dia membersihkannya, yakni betul-betul membersihkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Maisarah Al-Hadrami, katanya saya mendengar Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi berkata, dibawakan kepada Rasulullah SAW air sembahyang. Maka baginda berwudu, dibasuhnya 2 tapak tangannya 3 kali, dan baginda membasuh mukanya 3 kali, dan membasuh 2 lengannya 3 kali. Kemudian baginda berkumur dan mengisap air ke hidung 3 kali. Kemudian disapu kepalanya dan telinganya, 2 telinganya, bahagian belakang dan bahagian dalamnya. Bahagian belakang telinga, kedua telinga itu, dan bahagian dalam keduanya. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Maisarah daripada Miqdam bin Ma'di Karib lagi, katanya saya telah melihat Rasulullah SAW berwudu. Bila baginda sampai kepada sapu kepala, baginda pun meletakkan 2 tapak tangannya di bahagian depan kepalanya, lalu diperlalukan kedua tangannya itu, digerakkan kedua tangannya itu hingga sampai ke bahagian belakang tengkuknya. Thumma raddahuma, kemudian dikembalikannya, dibawanya kembali kedua tangannya itu ke tempat yang dimulainya, yakni bawa ke depan pula.
Qala Mahmud berkata dalam riwayatnya, qala akhbarani Haris. Yang ini dia berkata, yang ini Walid berkata, Walid bin Muslim, yang ini perawi daripada dia tu berkata, akhbarani Haris telah menceritakan kepadaku. Yang ini tidak seperti riwayat tadi an Haris, hanya riwayat secara an-anah. Ini ada tasrih bil ikhbar. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada tadi juga daripada Walid dengan sanad tadi. Qala, katanya, wa masaha. Yani perawi ini berkata, Miqdam bin Ma'di Karib, dia menyapu dua telinganya, zahirihima, bahagian belakangnya dan bahagian dalamnya. Zada Hisham menambahkan dalam riwayatnya, wa adkhala asabi'ahu, yani dia memasukkan jarinya ke dalam telinga dia, ke dalam sumah udhunaihi, yani ke dalam bahagian dalam pelipatan telinga dia. Sekatulah. Masih lagi kita berkenaan dengan gambaran wudu Nabi SAW ataupun kaifiat wudu Nabi SAW. Masih lagi tak habis lagi, panjang bab ni. Sebelum ni telah pun dikemukakan riwayat-riwayat daripada Sayyidina Uthman, mula-mula sekali. Yang keduanya dikemukakan riwayat daripada Sayyidina Ali, daripada jalan riwayat yang berlainan. Sekarang ni dia nak cerita daripada seorang sahabat yang lain pula. Sahabat yang lain pula namanya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Ini daripada sahabat ni. Ini yang ketiga. Seterusnya dia akan mari lagi daripada Miqdam bin Ma'di Karibah, sahabat Nabi SAW. Seterusnya dia akan mari lagi riwayat daripada Muawiyah. Seterusnya ada lagi riwayat. Ini semua berkenaan dengan air sembahyang. Dia nak menceritakan kepada kita bahawa air sembahyang, cara air sembahyang yang kita terima sekarang ni memang jelas telah diterima oleh ulama-ulama dahulu daripada berbagai-bagai saluran, tidak satu saluran saja. Tidak orang yang menceritakan itu hanya seorang saja. Di peringkat awal lagi sudah ramai, di peringkat kemudian tu lebih-lebih lagi lah. Cuma terlebih dahulu kita nak bincang sanad dia ni. Dia ada keliru, peling sikit lah, kita kata peling sikit dalam masalah sanad ni. Hadis ini juga Imam Malik telah meriwayatkannya di dalam Muwatta. Peling lagu ni juga, peling lagu ni juga. Hak sebenarnya tidak ada apa, boleh selesai. Cuma sekali tengok tu nampak macam mengelirukan lah, boleh mengelirukan. Yang jelasnya iaitu riwayat dalam Bukhari. Tu jelas, clear semua. Tak ada dah keliru-keliru, tak ada. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain ada nampak penjelasan yang lebih menerangkan lagi kedudukan riwayat ini. Kalau kita perhati, cuba tengok ni, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, tak apalah, seorang perawi yang baik. Dia ambil daripada Imam Malik bin Anas. Ini masalah. Imam Malik ambil daripada Amr bin Yahya Al-Mazini. Mazini ni Mazin Al-Ansar. Ini satu golongan Ansar. Dia ni Amr bin Yahya ambil daripada ayahnya. Siapa dia ayah dia? Amr bin Yahya, daripada Yahya lah. Ayah dia tu namanya Yahya. Dia mengambil daripada ayahnya Yahya. Yahya ni Yahya bin Umarah bin Abi Hasan Al-Ansari. Itu susu galuh dia, silsilah sanad dia. Silsilah keturunan dia tu. Cuma kita perhati Amr bin Yahya mengambil daripada ayahnya, yakni ayah dia tu yakni Yahya, annahu qala, bahawa dia, yakni ayahnya, annahu, bahawa dia, yakni ayah dia Yahya telah berkata kepada Abdullah bin Zaid. yakni ayah dia sendiri yang kata kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni sahabat
sahabat dia. Itu perkara muskil. Ya ke dia sendiri yang kata? Ya ke ayah dia sendiri yang kata kepada Abdullah bin Zaid itu? Itu kemuskilan yang pertama. Yang kedua, wa huwa jaddu Amr bin Yahya al-Mazini. Wa huwa, dan dia ni dhamir ni, huwa ni balik kepada siapa? Dan dia, adakah maksud dia di sini ialah Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi tu? Zahirnya begitulah. Kalau kita sekali tengok memang nampak huwa tu dan dia, yakni Abdullah bin Zaid itu adalah datuk kepada Ammar bin Yahya al-Mazini. Yakni Abdullah bin Zaid ni datuk kepada Ammar, yakni perawi ni, Imam Malik ambil daripada dia. Datuk kepada Ammar, yakni Ammar bin Yahya bin Abdullah bin Zaid, sesoalahnya begitu. Dan dia, yakni Abdullah bin Zaid ni adalah datuk kepada Ammar, bukan datuk kepada Yahya, ada datuk kepada Ammar. Yakni sesoalahnya Abdullah ni ayah kepada Yahya, mana datuk dia. Ataupun kalau kita kata ayah ni ayah, datuk ni datuk tiri. Maknanya Yahya bin Umarah. Hak sebenarnya dalam kitab-kitab rijal disebutkan Yahya ni bukan bin Zaid, bukan bin Abdullah bin Zaid ni, bukan. Tapi Yahya bin Umarah bin Abi Hasan, tak bertemu pun dengan Abdullah bin Zaid. Lepas tu kok mana dia kata datuk dia? Itu kemuskilan yang kedua. Iya ke datuk dia nya? Kalau kita kata datuk tiri pun, iya ke datuk tiri itu dulu? Sini kemuskilan, keliru. Adakah, dia kata, adakah engkau mampu menunjukkan kepadaku? Tak apalah waktu tu. Sedangkan dalam riwayat-riwayat orang lain, dia ada sebut lagu mana dengan jelas siapa yang bertanya Abdullah bin Zaid. Siapa yang bertanya Abdullah bin Zaid? Bukan Yahya ni, bukan Yahya, tapi ada sebut annahu tu, tepat annahu tu, anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid. Yani ayah dia Yahya ni kata ada seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Zaid, seorang lelaki, mana bukan dia, seorang lelaki. Dalam setengah-setengah riwayat yang lain pula, kita tengok dalam kitab-kitab lain, dia kata apa dia? Hak sini ni, hak tanya, yang bertanya Abdullah bin Zaid siapa dia? Namanya Ammar. Ammar tu ada ke Ammar anak dia ni? Tak. Ammar mana kalau dalam riwayat yang lain? Ammar mana? Tetapi boleh kita katakan yang dimaksudkan dengan rajulan, seorang lelaki itu namanya Ammar. Tapi siapa, apa kena-mengena Ammar ni? Dengan apa ni? Apa kena-mengena dia dengan Ammar ni? Apa ni? Perawi ni. Sekali tengok macam Ammar ni, bukan Ammar ni, Ammar lain. Ammar lain. Baiklah kita tengok. Dalam kitab Imam Syafi'i pula guni juga, mana mengelirukan. Begini bunyi dia, hakadha qala Syafi'i fil an Malik an Amr an abihi innahu qala. Sesoalahnya ayah dia tu lah, innahu, bahawasanya ayah dia tu kata kepada Abdullah bin Zaid. Seperti juga serupa dengan kita dalam kitab tu juga riwayat Ismaili daripada Abi Khalifah, daripada Qa'nabi, daripada Malik an Amrin an abihi qala. Yani ayah dia Yahya tu kata kepada siapa? Abdullah bin Zaid. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Imam Muhammad, ni satu lagi Muwatta, hak biasa kita duduk dengar aja, Muwatta Imam Malik. Lagi Muwatta Imam Muhammad, orang panggil. Muhammad tu siapa? Anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia juga anak murid Imam Malik. Muhammad ni, dia selain daripada orang lain, selain daripada Yahya bin Yahya al-Masmudi meriwayatkan Muwatta tu, Muhammad ini pun ada meriwayatkan Muwatta daripada Imam Malik, tapi agak berbeza sedikit dengan nuskah biasa ni. Nuskah biasa ni nuskah Yahya, anak murid Imam Malik, Yahya. Banyak nuskah tu, nuskah Muwatta tu. Nuskah Imam Muhammad ni orang panggil Muwatta Imam Muhammad, sebab dia
Dalam kitab tu tertib dia pun tidak serupa dengan Muwatta' biasa. Lepas tu banyak perkara yang tak ada dalam Muwatta' asal tu ada dalam dia. Lepas tu dia mari pendapat tok guru dia hak lama, Imam Abu Hanifah. Dia mari pendapat Imam Abu Hanifah. Itu berbeza daripada Muwatta' biasa. Muwatta' biasa tak ada. Dia mari pendapat Imam Abu Hanifah. Dan selalu dia sokong pendapat Imam Abu Hanifah. Itu Muwatta' Imam Muhammad. Dalam Muwatta' Imam Muhammad jelas. Nampak? Hak sebenarnya keliru duduk mana? Keliru duduk mana? Adakah kekeliruan ini berlaku kepada Imam Malik atau berlaku kepada orang kemudian daripada dia? Kalau kekeliruan itu berlaku daripada Imam Malik, tentu sekali riwayat Muhammad pun keliru semua lain jugalah. Ini tidak. Muhammad ambil daripada Imam Malik juga, apa tidak keliru? Atau boleh jadi suatu ketika Imam Malik cerita kepada anak-anak murid dia lain keliru, jadi celaru macam ni lah, macam dalam Abu Daud. Tetapi ketika dia riwayat kepada Imam Muhammad, ketika tu dia jelas. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Sebab orang ni kadang-kadang dia adalah ketika-ketika dia letih, ketika dia lemah, walaupun dia seorang imam pun boleh jadi. Boleh jadi berlaku begitu. Setengah-setengah tu tak saya letak Imam Malik keliru. Imam Malik sama-sama dia segar sama kalau dia mengajar, kalau tidak dia betul-betul jaga, sedar molek, ingat molek. Jadi ini keliru, dia tak boleh letak atas Imam Malik, keliru orang kemudian. Gitulah kesimpulannya. Lagu mana hak Imam Muhammad riwayat ni? Dia kata dia juga ambil daripada Imam Malik. Haddatsana Amrun an abihi Yahya. Amar meriwayatkan daripada ayahnya Yahya, annahu sami'a jaddahu, bahawasanya dia, yakni Yahya tu ayah dia, mendengar datuknya. Siapa datuknya? Abah Hasan. Abah Hasan, datuk dia tu yas'alu Abdullah bin Zaid. Datuk dia hak nama Abu Hasan itulah yang tanya Abdullah bin Zaid. Ni keliru, selesai semua keliru tadi. Tak ada lah. Dalam riwayat daripada Imam Malik juga. Dia kata ayah dia dengar daripada datuk dia. Siapa dia nama datuk dia? Yahya bin Umarah bin Abu Hasan. Abu Hasan. Ayah dia dengar daripada datuk dia. Datuk dia tu siapa dia? Abu Hasan. Bertanya Abdullah bin Zaid. Hak tanya Abdullah bin Zaid di sini ialah datuk dia. Dalam setengah-setengah riwayat kata seorang lelaki tu maksudnya datuk dia. Ataupun mungkin seperti dalam setengah-setengah riwayat dia kata ada seorang bernama Ammar pula, serupa dengan nama perawi ni. Imam Malik ambil Ammar juga. Ammar tu siapa dia? Hak saudara kepada Ammar ni, adik-beradik kepada ayah dia Yahya. Gitu, adik-beradik. Ni jadi celaru. Ramai benar ulama-ulama dulu mengikut syarah-syarah hadis dia dalam bab ni celaru. Dan kalau kita campur semua tu tengok semua baru jelas. Baik, kita tengok lagi. Begitu juga Sahnun dalam Mudawwanah, anak murid Imam Malik juga. Sahnun ni dia sebut lagu tak sana semua dengan Imam Muhammad juga. Maknanya dua orang anak murid Imam Malik kata lagu ni jelas, tidak keliru. Bukan ayah dia tu sendiri tanya apa nama ni Abdullah bin Zaidnya, tidak, datuk dia tanya. Dia kata Ma'an bin Isa, wa qala Ma'an bin Isa, Ma'an bin Isa. Ini pun anak murid Imam Malik juga, Ma'an bin Isa. Dia pun ada Muwatta' juga, Muwatta' Ma'an orang panggil. Dia kata dalam riwayat daripada Ammar daripada ayahnya Yahya, annahu sami'a Aba Hasan. Ni lagi jelas ni. Dia mendengar Aba Hasan, dan dia Abu Hasan itu adalah datuk kepada Ammar bin Yahya. Huwa ni balik kepada Abu Hasan ni, datuk kepada Ammar ni, bukan Abdullah bin Zaid tu. Ni keliru. Huwa di sini, wahwa di sini, wahwa bukan balik kepada Abdullah bin Zaid. Kalau kita kata huwa dibalik kepada Abdullah bin Zaid, bermakna Abdullah bin Zaid datuk kepada Ammar. Sedangkan tidak, dalam riwayat orang lain Abu Hasan itu ayah dia, ayah Ammar ni Yahya ni ambil daripada Abu Hasan. Abu Hasan tu datuk kepadanya, yakni kepada Ammar bin Yahya tadi. Selesai masalah. Dia kata, yakni datuk dia tu kata kepada Abdullah bin Zaid, wa kana minas sahabah, dan dia yakni datuk dia hak nama Abu Hasan itu, dia ni salah seorang sahabat juga seperti Abdullah bin Zaid juga. Dia ni sahabat juga, bukan Abdullah bin Zaid saja sahabat, tetapi dia ni sahabat juga. Tapi kalau kita kata
Wahwa tu balik kepada apa nama ni, Abdullah bin Zaid. Wahwa minas sahabah, tak perlu dah tu, sebab semua orang tahu Abdullah bin Zaid ni sahabat. Wahwa minas sahabah ni, minas sahabahnya kata kepada datuk dia tu, sebab orang kurang kenal Abu Hasan ni, baru ada makna minas sahabah. Sebabnya Abdullah bin Zaid ni dia kata, ni orang ni tanya dia, bolehkah kamu tunjuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air semaya? Tentulah daripada ayat dia orang tahu dah dia tu sahabat. Tak payah kata wahwa minas sahabah, tak payah kata. Hak wahwa minas sahabah ni perlu kepada datuk dia, hak bernama Abu Hasan tu. Gitu. Barulah faham apa makna dalam riwayat Ma'an tu. Dia kata wa kana minas sahabah. Wa kana tu pada datuk dia tu. Bukhari pula. Bukhari kata lagu ni. Dia mengemukakan riwayat Sulaiman bin Bilal dalam bab wudu minat taur. Dia kata gini, haddathani Amr bin Yahya an abihi qala kana ammi, yani Amr bin Abi Hasan yukthiru al-wudu, faqala li Abdullah bin Zaid akhbirni wa amma aktharu ar-ruwat fa abhamu sa'ila Abdullah bin Zaid wa lam yu'ayyinuhu kama waqa'a fi riwayat Muslim an Muhammad bin Sabbah an Khalid al-Wasiti an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid qala qila lahu tawadda lana fa dzakarahu mubhaman. Gini dalam Bukhari, Ammar bin Yahya ambil daripada ayah dia, kata ayah dia, dia kata Ammar ini, pak cik saya, iaitu pak cik saya tu Ammar, nama supa dia, nama supa Ammar. Pak cik saya iaitu Ammar bin Abu Hasan, ke ayah dia Yahya bin Abu Hasan, ni Ammar bin Abu Hasan. Pak cik saya Ammar bin Abu Hasan kerap kali mengambil wudu, banyak ambil wudu, kakak ambil wudu. Dia pun kata kepada Abdullah bin Zaid, pak cik saya, ceritakan kepada saya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil wudu. Tu ceritanya. Jadi dalam riwayat Bukhari, yang bertanya ini ialah pak cik dia, hak bernama Ammar, bukan datuk dia Abu Hasan tu. Dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim pula dia tak sebut siapa dia yang bertanya. Cuma ada dikatakan kepada Abdullah bin Zaid. Lepas tu belah mana kesimpulan dia? Kesimpulan yang dibuat oleh ulama, iaitu seperti Hafiz Ibn Hajar, dia kata hak sebenarnya, hak tanya sebenarnya ialah pak cik dia yang bernama Ammar bin Abu Hasan itu. Lepas tu hak dalam setengah-setengah riwayat kata tok dia tu lagu mana hak tu? Sebab tok dia tu ada sekali juga situ. Barangkali tok dia lah yang bawa dia suruh tanya. Tak suruh tanya. Jadi ini secara majaz, ini orang panggil isnad majazi, kepada datuk dia. Kalau kepada datuk, kalau kepada seorang lelaki yang diibhamkan, yang disamarkan itu, siapa dia? Maksudnya dia berdua ni. Lepas tu ada dalam setengah riwayat dia kata Ammar bin Yahya ini, dia meriwayatkan, dia kata Abdullah bin Zaid kata gini-gini. Itu melihat kepada dialah perawi kepada hadis ini, melihat kepada dialah perawi hadis ini. Itu isnad itu pun isnad majazi juga, bukan isnad hakiki. Isnad hakiki dalam masalah ini ialah kepada pak cik dia namanya Ammar bin Abu Hasan, iaitu adik-beradik kepada ayah dia Yahya. Gitu. Gitulah. Baiklah. Dia kata di sini kok mana-mana pun sanad ini, kalau kita belajar dalam Muwatta pun dia akan sebut juga. Dalam Abu Daud pun keliru lagu ni juga. Lagu ni celaru. Wahwa tu kita nak balik ke mana? Jadi masalah. Sehingga setengah-setengah ulama kata huwa ni datuk ni, Abdullah ni datuk kepada Ammar ni datuk sebelah ibu. Tapi tidak boleh dibuktikan, hanya andaian saja. Sebab sebut datuk. Sebenarnya macam tadi, bukan datuk ni kembali kepada Abdullah bin Zaid, kembali kepada datuk dia. Lepas tu kalau datuk dia satunya Ammar bin Yahya bin Umarah bin Abu Hasan. Datuk dia tu Umarah, bukan Abu Hasan. Sini disebut datuk dia ni
Bukan datuk dia. Datuk hak ayah kepada datuk dia, Abu Hasan itu. Macam mana kata datuk dia? Dari segi bahasa Arab boleh juga dipanggil datuk tu, hatu tu. Ayah kepada datuk tu pun disebut datuk juga. Tidak salah kalau kata begitu. Tidak salah. Dalam kitab ni kalau kita tengok Badlul Majhud ni, dia ada buat raja. Dia ada buat raja. Ni Ammar, Abu Hasan, Ammar, Yahya, Umarah. Ni Ammar ni adik-adik. Dia buat gitulah. Ada raja dia. Lepas tu ada sikit-sikit lagi perbezaan di antara ni perbincangan ini. Ada juga yang mengatakan Abu Hasan tu Umarah dah lah, datuk dia sebenarnya, bukan ayah kepada datuk dia, tapi datuk dia dah. Setengah orang tu keliru, dia kata Abu Hasan tu orang lain pula, datuk yang kedua. Bukan datuk yang kedua. Abu Hasan tu Umarah. Abu Hasan tu kunyah dia, nama dia sebenarnya Umarah. Jadi datuk ni datuk yang sebenar. Ada juga yang mengatakan begitu. Tak apalah, ini adalah perbahasan dari segi sanad. Dari segi sanad. Bermakna orang panggil sanad ini adalah sanad yang keliru lah. Sanad yang keliru. Ulama-ulama hadis dia faham benda-benda tu. Lepas tu keliru tu duduk pada siapa? Kalau keliru tu berlaku kepada Imam Malik, tentu semua anak murid dia riwayat lagu ni. Tapi tidak, Ma'an tadi tidak riwayat lagu tu. Imam Muhammad tidak riwayat lagu tu. Jelas molek. Baiklah. Dia kata, bolehkah engkau menunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air semaya? Abdullah bin Zaid kata boleh. Boleh. Dia pun minta air semaya. Dia pun curah air atas dua tangan dia. Curah air. Dia pun basuh dua tangan. Kemudian berkumur. Kemudian mengembuskan air dari hidung dia 3 kali. Kemudian basuh muka 3 kali. Kemudian basuh tangan, dua tangannya dua kali. Dalam riwayat ni, dalam riwayat Muslim ada sebut 3 kali. Ada sebut 3 kali. Ini perbezaan perawi lah. Hingga ke siku. Kemudian disapu kepalanya dengan 2 tangannya. Inilah riwayat yang paling jelas berkenaan dengan sapu kepala. Dan hak inilah yang menjadi pegangan kepada semuanya, menunjukkan hak paling afdalnya buat lagu ni. Hak paling afdal. Walaupun kata lagu lain pun boleh juga, tetapi semua terima hak inilah yang paling afdal. Itu semua terima. Iaitu riwayat Abdullah bin Zaid ini. Dia sapu kepalanya dengan 2 tangan. Mula sebelah depan, bawa ke belakang. Lepas tu buat mari daripada belakang ke depan pula. Gitu. Dengan 2 belah tangan. Bukan 1 tangan, 2 belah. Inilah yang menjadi pegangan kuat bagi Imam Malik, bahawa sapu kepala tu kena sapu semua. Dan Imam Bukhari, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya pun mengatakan kepala ni kena sapu semua sekali. Kalau tak sapu semua sekali, tak sah air semaya, tak sah. Mana dalilnya? Hak ni salah satu dalil. Imam Bukhari sendiri buat tajuk dalam kitab dia Bukhari, bab mashir ra'si kullihi, bab sapu kepala semua sekali. Dia buat tajuk lagu tu. Dalil dia hak ni, dia mari hadis ni juga. Hadis ni. Dia mari hadis ni. Lepas tu salah lagi, bab mashir ra'si marratan. Imam Bukhari buat tajuk dalam kitab ni, bab sapu kepala sekali. Sapu kepala sekali. Buat mari daripada depan ke belakang ni, lepas tu buat mari ke depan tu, pergerakan saja banyak, tapi pada hakikatnya sekali. Imam Bukhari buat mari ada ni lah, sapu buat mari ke belakang, lepas tu buat mari ke depan, tapi dia kata itu sekali. Sapu kepala ni sekali. Mengikut mazhab dia, Imam Bukhari ni serupa dengan Imam Malik dalam masalah ni. Dalam masalah ni serupa dengan Imam Malik, iaitu kena sapu semua sekali. Cara sapunya lagu ni. Kalau nak kira dia asas kepada khilaf ni, hak
punca sekali Quran dalam Quran. Dalam Quran tu sebut secara ijmal, tidak jelas, tidak terang. Maka masing-masing ulama mujtahidin ini dia merujuk kepada hadis. Ni cari hadis ni, ni cari hadis ni. Sebab apa? Sebab dalam Quran itu tidak terang benar, tidak mu'tamad. Iaitu wamsahu biru'usikum. Ayat wudu itulah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Itulah ayat wudunya. Nak je situ. Wamsahu biru'usikum. Situ punca. Imam Malik kata ba di situ, ba zaidah litakid. Ba zaidah litakid. Setengah-setengah tak saya kata. Tak boleh kata ba zaidah lagu tu. Ba silah, ikutlah nak kata ba silah pun. Tapi hakikatnya dari segi ilmu nahwu dia panggil ba zaidah. Kalau kita tak nak beradab dengan Quran, kita panggil ba silah, ikutlah. Sebab apa tak saya panggil ba zaidah? Zaidah ni makna lebih. Ada pula firman Tuhan ni hak lebih daripada hak sepatutnya. Kalau tak kata lagu tu pun siapa ada maksud. Jadi hak tu lebih. Ada pula boleh kita kata lagu tu. Wamsahu bi ru'usikum. Kalau kata wamsahu ru'usakum pun boleh. Serupa dengan tu juga. Jadi bab ni bab lebih. Tak boleh kita kata lebih-lebih lagu tu. Sebab apa? Quran ni tepat. Kita tak boleh kata lebih, kurang, tak boleh. Lepas tu kita kena kata lagu mana? Dia kata kita kena beradab. Kita kena kata bak silah. Bak penyambung ataupun silah maknanya hadiah. Tidak lebih. Kalau kata lebih dari segi zahir pun hakikatnya tidak lebih. Tuhan nak beri hadiah kita. Tuhan nak beri hadiah kita. Satu haraf tu pun ada pahala dia, bukan saja, bukan lebih saja, tidak. Dia buat ikut tu. Tapi hakikatnya kalau kita nak kira dari segi ahli nahwu katalah ba zaidah lah. Ba zaidah ni apa makna? Tak ada makna dia. Kalau dari segi nahwu tak ada makna dia. Tak ada muta'allaq dia. Dan adanya apa dia? Ada amal dia saja. Ada amal dia saja. Itu dari segi nahwu lah. Dari segi makna tak ada apa dia? Sapulah kepala kamu. Bukan sapulah dengan kepala kamu atau di kepala kamu. Sapulah kepala kamu. Apa kepala ni? Belakang sini orang panggil kepala, masuk dalam bahagian kepala. Sini kepala. Sini kepala. Kalau kita sapu sini, maknanya tidak masuk semua kepala. Dia tidak kata sapu sebahagian kepala kamu, tidak. Dia kata sapu kepala kamu. Lepas tu kepala tu untuk menguatkan kepala ni, hak mana kamu faham sebagai kepala, kena masuk belakang. Sebab itu bubak tu nak takkid biar rata kepala. Nak menguatkan biar rata semua kepala. Sebab tu bubak tu. Sapu semua sekali kepala kamu. Jangan kata kalau sapu sini, ini sebahagian daripada kepala, bukan semua sekali kepala. Kalau dia kata wamsahu ru'usakum, boleh jadi kepala kamu. Alik ni pun boleh kita sapu, alik ni pun boleh. Tapi bila dia kata biru'usikum, makna semua orang panggil kepala tu biar kena belakang. Sebab itulah Nabi SAW buat lagu tu ketika ambil expired. Kalau pada dah sapu gini, apa dia tak sapu gitu? Ya dia sama-sama duduk buat tu, siapa gini. Kalau kita nak kira sapu saja, pada ke belakang, sepadan dah. Bapak mari ke depan pula. Ni nak pastikan rata, kata dia. Nak pastikan semua kepala tu kena. Sebab tu Imam Malik kata tak lagi. Memang semua ni. Kena semua ni. Dia kata. Sebab apa? Daripada amalan Nabi SAW menunjukkan nak suruh rata. Kalau nak suruh pada sapu saja, ke belakang sekali, padan dah. Ataupun ke depan sekali, padan dah. Semua juga kira tu. Tapi nak pastikan lagi. Itulah arti yang diberikan oleh ba sebuti itu. Ba sebuti. Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sapu. Mari ke depan tu nak suruh pasti tersapu semua kepala. Kot itulah dia fahamnya. Ada pun orang kata pula ba tu ba tab'id. Ba li tab'id. Dia mau kata mana boleh? Dia kata ahli nahwu tak saya terima ba li tab'id. Kata dia. Orang kata pula ada juga bukan semua ahli nahwu tak saya terima ba li tab'id. Ada juga ahli nahwu yang terima ba tu li tab'id untuk menunjukkan sebahagian. Untuk menunjukkan sebahagian.
Wamsahu bi ru'usikum, sapulah sebahagian kepala kamu. Itu maksudnya. Kalau sebahagian sini sikit pun boleh. Sini pun boleh. Dalam bahagian kepala boleh lah. Sebab bak tu lah kata dia. Bak tu kita pun faham atas tu juga kata dia. Wamsahu bi ru'usikum. Kalau nak maksud semua kepala, kata dia tak payah kata bak tu. Wamsahu ru'usakum. Atau wamsahu kulla ru'usikum, atau jami'a ru'usikum. Ikutlah yang menunjukkan semua. Kata lagu tu ni dak. Dia kata bubur bak tu menunjukkan sebahagian daripada kepala, tak apa dah. Kan suruh sapu tu untuk ringan dah, tak sewi basah jeruk supaya basuh-basuh hak lain, untuk ringan dah. Kalau sapu sikit memang ada makna ringan. Kalau sapu gini pas ke depan gini, itu jadi supaya basuh dalam pula, tak ada keringanan dalam pula. Demo ni kata demo tu kata tak boleh lagu tu. Itu pakai kias berlawan dengan nas, tak boleh, tak sah. Dalam nas ni sebut terang Nabi SAW buat gini, patut mari ke depan. Dia bukan basuh, dia sapu. Itu secara lah. Jadi sepuluh basuh, kamu nak kata jadi sepuluh basuh pula. Kalau ke belakang nak mari ke depan pula jadi sepuluh basuh, itu kamu kata. Kalau Nabi SAW selalu buat tidak lagu tu kan. Yang pentingnya dia tidak basuh, dia sapu. Tapi sapu tu lagu tu. Lagu tu. Bermakna hadis ini menerangkan apa yang samar dalam Quran itu. Apa yang samar dalam Quran itu. Itu dia kata ba' tab'id pula. Ba' menunjukkan sebahagian. Imam Syafi'i pakai hak tu lah. Ba' tu li tab'id. Untuk kita terjemah lah ke mana? Dan sapulah kamu sebahagian dari kepala kamu. Sebahagian. Sebahagian ni ikutlah. Bukan makna setengah daripada kepala kamu. Bukan makna tab'id itu makna separuh. Tak. Tetapi sebahagian. Sebahagian ni ikut sikit. Imam Ahmad pula kata dalam qaul hak masyhur dia separuh kepala. Dia pakai tab'id juga, tapi tab'id ni sebahagian hak pastinya. Makna separuh. Bang atau dengan makna nis separuh. Separuh tu maknanya separuh betul. Kalau tidak tak ada makna. Imam Abu Hanifah pula kata dak. Dia kata ini ba' lil ilsaq pula dah. Ba' ilsaq pula. Apa makna? Ba' ilsaq. Ilsaq ni maknanya melekat. Lekat. Maknanya sapulah kepala kamu, yakni dengan melekatkan, dengan pastikan tangan ini kena kepala kamu. Jangan balik terbang ke, balik kain kelubung ke, sapu tu, itu tidak melekat, orang panggil. Pastikan tidak ada penghalang apa-apa di antara tangan kamu dengan kepala kamu. Itu makna ba' ilsaq. Kalau kita kata ilsaq, kalau ilsaq kita letak tangan, tangan ni ujung jari, kita letak tangan kena sebanyak mana? Kena 4 jari. 4 jari ni suku kepala kata dia. Yang ni hak wajibnya, hak fardunya sekurang-kurang. Hak fardunya iaitu suku 1/4 daripada kepala kena sapu. Ambil mana? Ni kata ambil ba' ilsaq. Ambil kita pakai ba' itu ba' ilsaq. Bila kita lekatkan hak ni, alat penyapu ni iaitu tangan kita di kepala sebanyak mana? Sebanyak ni. Sebanyak ni 1/4 daripada kepala. 1/4 itulah kata dia hak wajibnya. Apalagi kita tengok dalam hadis yang lain, dalam Abu Daud pun ada, kita akan jumpa dalam Muwatta ada belaka, dalam Bukhari ada, iaitu hadis Mughirah bin Syu'bah dan hadis Anas bin Malik, iaitu Mughirah dia sapu depan. Sapu depan. Dia kata Rasulullah sapu lagu tu. Sapu jambu dia. Sapu jambu menunjukkan 1/4 dia kata. Kalulah mesti apa Nabi SAW tak sapu semua sekali. Dia sapu ala nasiyati, masaha ala nasiyati. Dia sapu atas jambu dia. Jambu tidak semua kepala. Dia kata itu dalil hadis. Kalau nak tengok hadis, ada di situ. Pokok Imam Malik, Imam Bukhari kata tak sah. Tak sah waktu. Hak tu bila? Bila? Nabi SAW sapu atas jambu dia sikit lagu tu bila? Ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu kes lain tu. Kalau sembahyang pun boleh qasar, boleh jamak. Itu cerita lain untuk takhfif. Atau boleh jadi dia sakit. Sebab kita kena kira hak selalu dia buat, hak selalu dia buat lagu mana. Boleh jadi itu khusus untuk keadaan itu saja. Hak selalu dia buatnya sapu semua. Hak tu tak ada siapa dia boleh nafi pun. Sapu semua. Sebab itulah ada menin dia kata sapu semua.
Aku mana-mana pun kita sudah cerita dah punca tadi. Punca daripada ayat Quran. Sebab tidak terang ba tu apa makna. Biru'usikum. Adakah ia zaidah? Ataukah adakah ia tab'id? Atau dia ni ilsaq? Ba tu. Apakah? Apa makna daripada hak ni? Apabila tak boleh selesai, dia pergi kepada hadis lah. Imam Malik ambil hak ni. Imam Abu Hanifah ambil hadis Mughirah. Imam Malik kata tak boleh hak ni. Lepas tu Madinah, kita duduk tengok Madinah ni pusat ilmu, kata dia. Sahabat-sahabat duduk situ seramai-ramai, tak ada orang tahu lagu lain. Lagu tu lah orang tahu. Siapa semua kepala, kata dia. Orang lain kata tak boleh kata lagu tu. Sahabat betul ramai duduk Madinah, tapi bukan semua sahabat duduk Madinah. Bila Islam ni pergi perang rata, sahabat-sahabat ni pergi rata, pergi ke Mesir, pergi ke Syria, pergi ke mana. Jadi kita tak boleh kata hak tidak Imam Malik ketahui di Madinah tu, maka tak ada, maka tak boleh. Tak boleh kita kata lagu tu. Asalkan hadis dia sahih, kita boleh terima. Sebab itulah ia jadi khilaf. Sebab itu dia jadi khilaf. Walau bagaimanapun seperti sebelum ni anda sudah sebut dah, untuk kita jaga khilaf ni, mengelak ni, yang lebih baiknya kita sapu semua, terutama dalam keadaan biasa. Kenalah hak lebih banyak kita buat lagu ni. Sebab Nabi SAW lebih banyak buat lagu ni. Lepas tu hak sapu sikit gitu-gini tu ada keadaan-keadaan tertentu yang mana dalam perbahasan saat ni kita sudah sebut Imam Malik takwil. Dia kata waktu dalam perjalanan kita tak kira. Waktu dalam perjalanan maknanya boleh lah. Tapi hak kebanyakan molek kita buat gini lah. Sebab apa? Sebab ada ulama sampai mengatakan tak sah benar ni air semaya. Bila tak sah air semaya, pakai semaya lah, tak sah je. Mengikut dia. Walau bagaimanapun tidaklah perlu kita ketak sangat. Ini benda masalah khilafiyah. Kalau benda khilafiyah, lagu tu lah. Kita tak sepegang atau nak pegang orang lain, tak apa, boleh. Walaupun kita kata pendapat Syafi'i dalam masalah ni paling lemah dari segi dalil, dari segi hujah, tapi kita nak pegang dengan dia, boleh kah? Boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab dia hasil ijtihad. Hasil ijtihad ni dalam Islam tidak sia-sia. Orang tu susah payah kaji fikir ni, jangan kita abaikan sia-sia saja usaha dia. Dia tetap ada nilai dia. Tetap ada nilai dia. Soal kita berasa lebih banyak kita nak pakai lagu ni, tak sapu sendiri. Anda rasa Imam Syafi'i pun tidak sapu gitu sama. Dia buat lagu ni hak kebanyakan. Cuma itu dari segi pekoh dia, pendapat dia sah. Dia nak ayatnya kalau sapu 2 helai rambut pun sah. Bukan makna dia menganjurkan hak tu yang lebih baik. Dia tak kata lagu tu. Gitu barulah selesai molek berlaku. Dia sapu kepalanya dengan 2 tangannya, fa aqbala bihima. Dia bawa dari depan, bawa tangan pergi ke belakang, dan dari belakang bawa ke depan. Bada'ah dia mulakan dengan bahagian depan kepalanya, sini sampai ke belakang, sampai ke depan. Kemudian dia basuh 2 kakinya, baru basuh kaki. Kalau kita perhati, ini masalah ba'ai semaya lah, ba'ai semaya ni. Kalau kita belajar hadis ni, dia tak boleh terikat dengan sah mazhab. Susah. Tak mungkin. Kalau orang tu dia belajar hadis ataupun mengajar hadis, dia cuba nak mengikat diri dia dengan satu mazhab, dia memenatkan diri dia sendiri, letih dia sendiri, tak ada pasal. Sebab tu kita tidak pilih jalan tu. Royak cara masing-masing. Lepas tu dia ni orang besar-besar belakang. Bukan bermakna kita royak beza pendapat tu kita nak menghina, merendahkan mana-mana pihak. Tak ada maksud tu. Kalau orang faham lagu tu silap, tak kena tu. Mereka ni semua adalah ahli ijtihad, yang mudah-mudahan Allah SWT bagi pahala pada masing-masing. Seperti Nabi SAW sudah royak dah, kalau betul boleh 2 pahala, kalau tak betul pun tak ada sah, boleh pahala juga sah, tidak 2. Kalau betul boleh 2, tak betul boleh sah, bukan berdasar, dasar tak. Begitu juga orang yang mengikut dia tidak salah. Hatta kalau qaul qadim mazhab Syafi'i, padahal qaul qadim kita pakai hak dia, tak salah. Pasal apa? Ijtihad ni suatu binaan yang teguh, yang kuat. Dia tidak main-main. Dia buat keluar satu pendapat tu mesti dengan dalil yang kukuh. Itu beza dia dengan pendapat-pendapat biasa ni. Dia beza.
Jadi dalam masalah air semaya ni kita tengok ada berkomo, ada isap air ke hidung, macam-macam tadi kan. Tapi kalau dalam Quran kita tengok ada 4 perkara. Di sini dalam apa ni hadis ni, niat pun tak ada sebut, tertib pun secara khusus tak ada sebut, hanya secara ittifaqi orang panggil. Disebut memang lagu ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu buat. Lagu ni akhir sekali basuh kaki. Akhir sekali. Tidak pernah pula kita kata ambil air semaya tu basuh kaki dulu, suk-suk basuh tangan. Tak ada lagu tu. Ataupun basuh muka akhir sekali. Tak ada. Adanya lagu ni dalam hadis. Tetapi kita nak simpulkan tertib daripada hak ni, tak boleh lagi. Setengah ulama tak sih. Begitu juga masalah mualah di antara air semaya. Satu basuh dengan satu basuh yang lain tu kena berturut-turut. Itu pun tidak disepakati. Kita kena tahu. Apabila mengaji hadis ni, tahu hak mana hak sepakat, hak mana hak tidak sepakat. Hak mana hak khilaf, hak mana hak tidak khilaf. Hak mana hak ada dalam nas yang asal, hak mana yang tidak ada. Dia kena tahu masing-masing pendapat ulama. Baru kita pegang agama ni kemah, puas hati. Puas hati, tidak kata pok turut. Kita faham dengan jelas. Hak kita buat ni ada dalam Quran, ada dalam hadis ni. Dan kita sekurang-kurangnya kita pernah dengar orang mengajar kata lagu ni. Cuma kita tak boleh nak royak lah pula. Tapi kita pernah dengar. Dia royak tu dengan dalil. Sampai sekarang ni mudah. Ada CD, ada kaset. Boleh dengar pula. Ada kitab banyak. Tak puas hati, boleh tengok kitab pula. Lagu tu. Jadi dalam masalah ni kalau kita tengok dalam Quran dia sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapu kepala kamu dan basuh kaki kamu hingga ke buku lali. 4 perkara dia sebut. Sebab itulah Imam Abu Hanifah kata rukun wudu, fardu wudu 4, tidak lebih daripada itu. Iaitu hak ada dalam Quran. Hak tak ada dalam Quran, kalau kita nak ambil jenuh ambil lah kata dia. Banyak lah. Pak tu hak mana? Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Hak tu rukun. Kalau sudah buat hak tu, tak ada niat, tak ada tertib. Kalau dikatakanlah dia basuh kaki dulu, walaupun tak pernah ada dalam hadis lagu tu, tak kira. Dia kata boleh. Sebab apa? Sebab dalam ayat tu tidak menghendaki tertib, cuma disebutkan secara berturut. Takkan kita nak sebut sekali lalu? Takkan kita nak sebut sekali lalu? Tak boleh nak sebut sekali lalu. Sebab kita kata si Kadir dengan si Khalid mari. Si Kadir dan si Khalid telah datang. Kita kata datang. Mana kita nak cerita sama-sama datang. Di sini tak ada maksud hak mana dulu, hak mana kemudian. Takkan kita, macam mana kita nak sebut kedua-dua tu sekali? Tak boleh sebut. Mesti bila nak sebut dia kena sebut sepatah-sepatah. Si Khalid dulu sebut, lepas tu si Kadir ke atau si Kadir dulu, lepas tu baru si Khalid. Kita nak sebut kedua lagu mana? Mesti kena sebut suku-suku, kata dia. Bukan bermakna hak sebut dulu tu mesti dibuat dulu. Bukan bermakna si Kadir tu mari dulu. Tak. Kedua-dua hanya mari. Tak jelas siapa dia mari dulu, siapa dia mari kemudian. Tak ada. Sebab tu dia kata hak asasnya pak tu. Niat ke apa? Tak ada. Bagi mereka tak ada niat pun sah air semaya. Tertib, tak ada tertib pun tak apa. Sebab apa? Dalam Quran tak ada sebut niat. Tak ada sebut. Hak dia suruh je buat lagu tu. Itu sebab dia pegang kata pak tu. Imam Syafi'i pula dia tambah dengan hak lain. Innamal a'malu binniyat. Kena dengan niat. Ada. Lepas tu hak dalam Quran sebut tu, dia tidak sebut saja tu. Lepas tu dalam hadis kita tengok ni memang tertib gini semua. Tertib gini semua. Itu menunjukkan tertib tu perlu. Tak boleh buat suku-suku apa ni ikut dah. Tak boleh. Tertib tu perlu. Dia pun buat sebagai rukun. Imam Ahmad kata, tak boleh. Isap air ke hidung ni wajib juga. Isap air ke hidung. Bukomo. Wajib juga. Sebab apa? Nabi SAW kalau kita tengok dalam hadis ni tak tinggal tu. Tak tinggal. Walaupun tak ada dalam Quran. Walaupun tak ada dalam Quran, tapi dia tak tinggal dalam hadis ni. Imam Abu Hanifah kata itulah, kata dia. Sebab itulah kalau nak kira hadis akan berbeza-beza.
akan beza-beza. Kita boleh ambil ni. Jadi adakah semua taraf dia sama? Kok ada dalam hadis tak sekira lah sekuat mana tarafnya sama dengan Quran? Tak ada sama kata dia. Kalau tak sama, kita kena Quran hak atas. Hak ni kita letak taraf sunat belakang. Bukan kata siapa tak sah hai semayang. Hak lain tak ada. Hak wajibnya hak ada dalam Quran. Gitu. Sebab tu dia balik kepada Quran dulu. Dalam masalah ni pun begitu juga. Ni sunat belakang. Sunat belakang. Isa air ke hidung. Walaupun Nabi SAW tak tinggal pun. Walaupun Nabi SAW kata innamal a'malu binniyat tu. Tapi dia tak nak sebut sini. Tak nak sebut. Hak dia buatnya lagu ni. Tak ada sebut niat. Tak ada sebut mualat ke apa tu, tak ada. Tu masalah khilaf yang lain pula. Lepas tu kita kata jangan pula kita apabila bincang benda-benda di khilaf ni sampai jadi bala. Tak kena tu. Tak kena. Seperti suruh bala. Ni beza pendapat. Hak boleh kita berbeza. Biar kita tahu, biar jelas dalam perkara bagaimana kita boleh berbeza. Kita kena berlapang dada. Tak salah pula duk surah hati kau kawan tu, duk berasa dia tak cukup ilmu ke apa. Tak sah. Dia buat lagu tu pun ada cara je. Gitu. Barulah jadi persaudaraan Islam itu terjalin dengan sebaik-baiknya. Lepas pada tu hak khilaf ni pun boleh berkembang dengan baik. Tak ada jadi masalah. Hak jadi masalahnya nak paksa orang supaya ikut dengan satu cara. Kalau tak ikut tu maka tidak ikut agama. Tu tak kena. Tu tak kena. Kalau selagi dalam khilaf ni cuba tengok imam-imam dulu. Molek baik-baik, tak ada apa. Tidak pula kata Imam Ahmad tengok Imam Bukhari anak murid dia ni buat keluar pendapat berbeza dengan dia. Dia marah pula ke Imam Bukhari? Tak ada. Ataupun hubungan dia tak baik ke? Tak ada. Imam Malik dengan Imam Syafi'i belajar dengan dia. Adakah dia kata gapo-gapo ke Imam Syafi'i buat keluar pendapat tak serupa dengan dia? Tak ada. Bahkan tetap saling menghormati antara satu sama lain. Naknya lagu tu lah. Tapi kadang-kadang perbezaan mazahib ni menyebabkan jadi punca perbalahan pula dalam masyarakat itu kerana tak kena bawa lah. Tak kena bawa. Kalau kena bawa tak ada gapo benda ni. Benda ni setara tu je. Masing-masing ada dalil. Cumanya kalau kita ngaji, kita akan berasa dalil orang ni lebih kuat, hak ni kurang sikit kuat. Begitu je lah. Tapi nak kata hak dia tu tak betul, tak. Sebab itulah dalam hadis dia sebut apa nama ni, sawab dan khata dalam masalah furuk. Dalam masalah furuk ni dia kata kalau mujtahid itu kalau dia betul asaba, dia kata falahu ajran. Kalau dia salah akhta'a falahu ajrun wahid. Dia sebut khata dan sawab. Itu istilah dia guna. Mana salah dan betul. Kalau dalam masalah akidah tidak. Dia hak dan batil. Tu beza dia. Orang ni di atas hak. Orang ni di atas batil. Beza tu. Hak ni dia tidak kata mazhab Syafi'i ni alal haq. Dia tak kata. Paling tinggi dia kata alal sawab. Hak ni alal khata, mengikut dia. Hak ni salah, mengikut dia. Tapi bukan alal batil. Tu beza istilah. Tak pernah orang guna untuk perbezaan khilaf ni. Hak ni dia ni hak, dia ni batil, tak pernah. Hak adanya sawab, seperti Nabi SAW guna, fa asaba falahu ajran. Kalau akhta'a falahu ajrun wahid. Akhta'a asaba, dia guna hak tu. Dia tidak guna apa ni alal haq ataupun alal batil. Tetapi kalau perbezaan dari segi akidah, memang dia alal haq. Ahlus sunnah wal jamaah alal haq, ahlul ahwa alal batil. Itu lagu tu. Hak ni tidak. Jadi kalau begitu perbezaannya ketara. Hak tu hak dan batil, lawan dia. Hak ni sawab dan khata, lawan dia. Hak ni rendah ni. Hak ni tidaklah sampai kepada peringkat kita putus hubungan masa muka ataupun tidak menghormati satu sama lain. Tak padan tu hak tu. Tak leh lagu tu.
Seterusnya riwayat daripada Amr bin Yahya Al-Mazini lagi daripada ayahnya, daripada Abdullah bin Zaid. Daripada Abdullah bin Zaid di sini. An di situ riwayat secara an'anah, menunjukkan dengan jelas kepada kita orang yang mengaji hadis bahawa tidak semestinya dia ambil terus secara langsung daripada Abdullah bin Zaid. Hadis ini menunjukkan, riwayat ini, isnad ini menunjukkan bahawa ayah dia, yakni ayah kepada Ammar, Yahya ni, tidak mesti secara langsung ambil daripada Abdullah bin Zaid. Sebab apa? Kita tahu mana? Sebab an sebuti. An sebuti. Hak tadi dia kata annahu qala, bahawa dia berkata kepada Abdullah bin Zaid. Yani ayah dia tu, Yahya tu, kata kepada Abdullah bin Zaid. Sedangkan kita sudah bahas tadi, yang kata kepada Abdullah bin Zaid bukan Yahya, bukan ayah dia, tetapi datuk dia ataupun pak cik dia, pak saudara dia. Jelaslah di sini bahawa orang yang kata kepada Abdullah bin Zaid itu bukan Yahya, ayah kepada Ammar itu secara langsung, tetapi orang lain ada tengah dia. Ada. Kita tahu mana? Tahu daripada an. Bihadzal hadis ni juga dia kata qala, cuma dalam isnad ni dia kata madmada wastanshaqa. Tadi wastanthara, hembus air ke hidung. Nak hembus air ke hidung tu mestilah awak masuk air ke hidung dulu, isap air ke hidung dulu. Tentu dah tu. Tapi dia nak cerita sini beza lafaz itu. Beza lafaz pun dia mari sanak lain pula. Walaupun atas dia tu sama, tapi bawah dia tu lain. Menyebabkan berbeza lafaz dia tu. Tadi tak ada sebut daripada satu tangan. Cebok tu. Di sini ada sebut min kaffin wahid, dari satu tangan. Cebok tu. Dia buat begitu 3 kali, thumma dzakara nahwahu, kemudian dia menyebutkan nahwahu, hadis seumpama makna hadis tadi. Makna bukan 100% sama. Apabila kata nahwahu, ni kaedah hadis. Maknanya lafaz riwayat ini dengan riwayat sebelum pada ni sama maknanya, tetapi lafaznya tidak sama. Kita tahu mana? Tahu daripada dia kata nahwahu, sebutir pada ada tu. Di antara buktinya tidak sama tu adalah lafaz dia. Tadilah yang pertama kata wastansara, hak ni wastanshaqa. Hak tu tak serupa dah lafaz tu. Walaupun dari segi makna dia sama. Sebabnya nak boleh kau hembus air ke hidung tu, macam mana nak hembusnya kalau tidak dihisap dulu? Mesti kena hisap kan, makna tu sama. Lepas tu hisap tu pula bukan makna hisap ke dalam, tidak semua keluar, tidak bermakna lagu tu. Mesti kena hisap tu keluar pula, hembus keluar pula, kan makna dia sama juga tu. Satu lagi, riwayat mana datang tu sama juga, tapi riwayat bawah ni, sanad di bawah ni berlainan. Iaitu Habban bin Wasi' menceritakan kepada Ammar bin Harith bahawa ayah dia, yakni Wasi' menceritakan kepada dia bahawa dia dengar Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Ini cerita orang lain pula, bukan anak beranak demo tadi, anak beranak Ammar bin Yahya tadi, tidak, orang lain pula. Dia pun ada dengar juga Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini menyebutkan bahawa dia melihat Rasulullah SAW. Dia pun sebutlah tentang wuduk Rasulullah tadi. Lagu mana? Lagu ni. Cuma dalam riwayat ni dia kata wa masaha ra'sahu, beza daripada riwayat tadi. Riwayat Ammar bin Yahya Al-Mazini tadi beza dengan riwayat Habban bin Wasi' ni. Apa bezanya? Iaitu ada tambahan gitu. Dia sapu kepalanya dengan air bukan lebihan 2 tangannya. Mana air suku pula. Sapu kepala. Tadi basuh tangan kan, sapu siku ni. Nak sapu kepala tu bukan sapu tu dengan hak basah, hak baki lagi daripada hak basuh tangan tadi, tidak. Ambil air lain, celup kau ataupun cuah ke atas tangan ni, air lain baru sapu. Itu makna bima'in ghairi fadli yadayh, dengan air yang bukan daripada lebihan 2 tangannya. Hak basuh tangan tadi bukan hak lebih, hak tu tidak. Maknanya ambil air lain pula, lepas tu sapu kepala dengan air hak lain. Di sini pula timbul khilaf yang lain pula. Memang jumhur ulama mengatakan begitulah, ambil air lain. Tapi setengah-setengah ulama dia mengatakan tidak, air hak tadi pun boleh dah. Mana seorang tu basuh tangan,
ada air, lebih kurang ada air di tangan, dia boleh buat sapu dengan tu, tak payah air lain dah, tak payah air lain. Di antara yang berpendapat begitu ialah Al-Auza'i, Ibn Zaimah, dan ramai lagi yang lain yang mengatakan boleh nak sapu dengan tu pun boleh. Sebab apa? Dia pegang dengan riwayat yang lain. Riwayat yang lain, iaitu riwayat apa? Riwayat Daraqutni misalnya. Riwayat Daraqutni. Begini riwayatnya. Hak tadi, tempat tadi dia kata fayatawadda famasaha ra'sahu bima fadula atau bima fadala fi yadayhi minal ma. Dia sapu kepalanya bima fadala ataupun fadula fi yadayhi minal ma, dengan air, bima fadala, dengan air hak lebih di tangan dia, di dua tangan dia. Mana air hak tadi saki-baki air di tangan dia, lepas pada dia basuh tangan, dia sapu dengan hak tu. Bukan bima'in ghairi fadli yadayhi, tak, bima fadala fi yadayhi minal ma. Itu hadis. Walaupun hadis itu kurang kuat sikit nak banding dengan ni, tapi ada juga hadis itu. Dan perawi dia tu Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu hanya dipertikaikan dari segi hafalan dia saja. Sebab tu dikatakan dia tu dhaif. Dhaif dari segi hafalan, bukan dhaif kerana rosak akidah dia. Tak. Bukan kerana akidah dia tu dia ni ahli bid'ah ke? Tidak. Cuma ingatan dia kurang kuat. Takut-takut hak sebenarnya bima'in ghairi fadli yadayh, dia kata bima fadala fi yadayh minal ma. Tukar lagu tu. Hak mana hak betul? Bagi orang yang mengatakan, yang menterjemahkan riwayat ini, dia kata riwayat tadi, riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ingatan dia ni kurang molek. Lebih baik kita pegang ni lah. Lebih baik kita pegang ni. Riwayat Amr bin daripada Habban ini, Habban bin Wasi' ni lebih sahih lagi. Jadi molek kita pegang dengan itulah, ambil air baru, air yang lain pula. Apalagi setengah-setengah ulama pertikaikan, kalau air hak tadi hak kita basuh tangan dah, boleh jadi sudah jadi musta'mal dah. Macam mana kita nak guna pula musta'mal? Tapi bagi orang yang timur tu, dia kata tidak musta'mal lagi hak tu, tak kira hak tu. Kalau nak kira musta'mal, ya celup air dalam bekas, celup tangan dalam bekas tu lagu mana? Kalau nak kira ada juga saki-baki tu, kira musta'mal kan? Ada, tak boleh kira tu. Bukan kerana itu, kata dia, tetapi kerana hadis ini lebih kuat. Lebih kuat daripada hadis hak kata sapu dengan hak lebih tangan tadi. Lepas tu dia kata basuh, dan dia membasuh dua kakinya sehingga menyucikannya. Sehingga menyucikannya, yang betul-betul. Wa ghasala yadayhi hatta adqahuma, dan basuh kaki sehingga suci. Sinilah setengah-setengah ulama faham basuh kaki ni tidak mesti tiga kali. Kalau lebih pada 3 kali pun tak apa. Yang pentingnya suci tu, sebab kaki ni biasanya lebih kotor, terutama orang zaman itulah. Dia dari segi pakai kasut gapo tu kurang. Kaki tu lebih terdedah kepada kekotoran. Yang pentingnya suci, sehingga suci dia pegang dengan hadis ni. Tetapi bagi orang-orang lain yang kata kaki ni pun 3 kali juga hak asalnya, hak sebaik-baiknya, hak sunnahnya, iaitu 3 kali juga seperti anggota-anggota lain, kecuali kalau tak hilang lagi kekotoran. Kerana sebab kotor itulah, kerana nak menyucikan tu. Kalau nak kira dari segi basuh air semaya tu sendiri hanya 3 kali saja, tidak lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu orang panggil israf lah tu, sudah melampau.
Selain daripada Auza'i, Hasan Basri lagi, Urwah juga berpendapat boleh sapu kepala ni dengan air lebih tangan tadi. Boleh. Itu benda khilaf lah. Khilaf tu tak apa lah. Khilaf. Kemudian ni hak lain pula. Riwayat daripada sahabat yang lain pula, iaitu Miqdam bin Ma'di Karibah. Miqdam bin Ma'di Karibah. Sekat itulah ni.